menafikan bahasa dia. Dan sekarang ni saya dah proses untuk menulis yang lebih berat lagi. Maknanya saya mendatangkan hujah lebih kukuh lagi berkaitan dalam 4-5 kisah, termasuklah kisah Siti Khadijah ni. Saya datangkan dia punya dalil daripada kitab-kitab yang banyak, yang bahasa Arabnya macam mana, terjemahannya macam mana. Kemudiannya dapatlah buat kesimpulan. Saya cukup yakin bahawa Siti Khadijah bukan usia 40 tahun ketika kahwin Rasulullah SAW, ya. Kemudiannya ada orang komen buku ni. Antara komentar yang paling popular saya terima adalah kenapa dekat-dekat kiamat ada orang timbulkan isu ni. Dulu sampai ke tahun 2011 ke kot, ya. Semua orang pegang dah Khadijah ni 40 tahun. Tiba-tiba 2012 mari orang tak mana-mana nak kata lama pembukaan dia. Macam-macam lah kelemahan orang tersebut. Tapi tiba-tiba dakwah Khadijah bukan 40 tahun ketika kahwin Rasulullah. Kenapa dekat kiamat baru timbul isu ni? Saya pun tak berapa pastilah dekat kiamat ke ataupun dia yang nak kiamat. Sebenarnya isu kahwin umur 40 ni bukan isu dekat kiamat je, isu zaman dulu lagi. Cuma maklumlah kita tidak membaca, so kita tak tahu lah maklumat-maklumat tersebut. Baik, begitu juga jadi, kalau saya tanyakan soalan biasa saya tanya dalam 2-3 tempat, dari mana dari mana tuan-tuan tahu tentang anak Nabi ni 7 orang? Biasanya orang ni kalau tahu anak Nabi 7 orang ni berdasarkan satu sumber je. Lagu. Yang lain tak ada. Anak Nabi kita ada 7 orang ni. 3 lelaki 4 perempuan. Tu lagu tu dia sebenarnya menjadi sumber untuk kita membuktikan anak Nabi 7 orang. Nanti saya akan kemukakan satu fakta dalam buku yang baru bahawa anak Nabi ni kemungkinan 8 orang sebenarnya, bukan 7 orang. Jadi itu satu sumber yang saya masih lagi berkira-kira nak perkukuhkan ataupun saya nak biarkan dalam keadaan persoalan itu ke-8 itulah pada kelompok ini. Tapi rasa saya boleh, kalau kajian tu lebih menunjukkan 8 orang, boleh nak kita katakan 8 orang ni. Tapi kalau tujuan kajian tu menunjukkan tengah-tengah 8 ke 7, kita serahkanlah kepada pembaca untuk menilai 8 ke 7 orang. Dan banyak lagi dah yang lain-lain ya. Juga sebenarnya kita juga dimomokkan dengan kisah glamour Abu Talib. Sampai kita semua kasih Abu Talib bukan main lagi kan. Abu Talib tidak anggap sebagai satu manusia yang hebat, yang backup Nabi SAW. Ketika kematian Abu Talib tu disusuli 3 hari kemudian kematian Siti Khadijah. Saya baca Siti ni sebab Siti tu maksudnya puan ni. Nak baca Ummul Mukminin panjang pula. Jadi 3 hari kemudian kematian Ummul Mukminin, tak kita baca Ummul Mukminin. Pada tahun tersebut, yakni tahun ke-7 kenabian, tahun ke-10 kenabian mereka meninggal dunia. Lalu dinamakan tahun itu sebagai tahun duka cita. Betul tak? Tahun duka cita. Kerana Nabi kematian 2 orang tulang belakang Nabi. Jadi kita terlalu dimomokkan dengan kehebatan Abu Talib, kematian dia pun dianggap tahun duka cita, sehingga kita kasih dengan Abu Talib. Sebenarnya betul ke demikian rupa? Yalah, saya bukan mengatakan Abu Talib itu terlalu jahat sampai tak boleh kasih. Tapi tak dinafikan banyak unsur-unsur Syiah yang masuk nak menunjukkan Abu Talib ni terlalu baik, sampai ke kita pun terlalu sayang dengan Abu Talib ni. Kalau tak tergamak hati kita nak kata dia ni penghuni neraka. Begitu adik sekalian, kalau lepas zaman Nabi itu, saya sejak kecil lagi memang saya dah lama dah rasa confused dengan cerita-cerita ni. Cuma kita tak berani, maklum kita budak lagi, kita baca pun betul lah kot ya. Nak komen apa sebab secara peribadi saya suka baca buku Nabi ni sejak darjah 1 lagi. So buku-buku para Nabi ni sejak zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ni, sekolah rendah tu saya dah hadam beberapa cerita, banyaklah cerita saya baca dah. Jadi minat tu lama dah. Cumanya ada banyak cerita yang menimbulkan persoalan dalam kepala saya. Termasuklah adik-adik sekalian kisah bagaimana sahabat Nabi bergaduh ketika kewafatan Nabi kan. Bergaduh siapa jadi khalifah. Walaupun sekali Abu Bakar jadi khalifah sebab terpaksa je. Dah bergaduh-gaduh dan sekali Abu Bakar dalam keadaan tidak syura dengan baik ya. Kita pun tak perhati sebenarnya kalau dia bergaduh-gaduh pun naik Abu Bakar macam tu. Orang pun bagi wala. Sepatutnya mesyuarat dia apa kelebihan Abu Bakar ni nak angkat ni ya. Setara nanti Presiden PMR kau main lagi cari kelebihannya, cari kelemahan. Oh kelemahan ni kelemahan dari segi pengurusan, tak apa isu ada. Bincang-bincang tiba Abu Bakar gaduh-gaduh, angkat tangan setuju Abu Bakar. Jadi pelik
Sampaikan dikatakan, ini biasa orang sebutlah, jenazah Nabi ni lewat sehari dikebumikan kerana sahabat memilih siapa dia pimpinan. Jadi nak pilih jadi pemimpin ni, ini biasalah ceramah-ceramah orang hijab, orang cakap juga. Memilih pemimpin ni sebagai suatu benda yang sangat besar. Sampaikan jenazah Nabi pun lewat sehari dikebumikan. Nampak raya kerajaan Selangor baru-baru ni memang ikut sunnah sahabat Nabi lah, lambat. Yang paling cepat sekali tanpa melalui pembicaraan baik adalah Kelantan tu memang ikut sahabat Nabi. Yang faham boleh faham lah. Jadi itu masalah kita. Begitu juga dengan kalau bulan Ramadan yang lepas. Biasanya saya kurang dengan ceramah macam tu. Biasa ada ceramah tentang perang Badar kalau bulan Ramadan. Jadi semangatlah orang dalam perang Badar ini. Sahabat Nabi puasa. Berlaku pula sukan Olimpik tahun ni tahun lepas tahun lepas sukan Olimpik bulan Ramadan. Melentirlah mahu Asatizah ni. Nabi dulu pun puasa perang, kita pergi sukan dia puasa. Sudah kata gitu, try suruh pergi sukan sekali. Tak. Jadi kita dimomokkan dengan cerita bahawa Nabi dan sahabat Nabi berpuasa dalam perang Badar. Hebat. Kita pun bila dengan cerita perang Badar ni, macam mana Nabi boleh puasa, sahabat Nabi boleh puasa. Kita dimomokkan. Sampai kita tak berani nak tengok soalan dia ke puasa Ya ke puasa. Tapi saya berani. Ya, sahabat Nabi tak puasa, confirm tak puasa. Dan kalau puasa, tolong datangkan satu hadis sahih, dhaif, ataupun kalau tak ada sahih dhaif pun maudhu' pun jadilah ya. Hadis maudhu' yang menceritakan sahabat Nabi puasa perang Badar. Dapat hadis maudhu' satu je, saya akan fikir balik nak jawab ke tak jawab. Tapi sekarang ni hadis maudhu' pun tak ada, apatah lagi hadis sahih dan dhaif. Tapi kita boleh datangkan hadis yang sahih dan hampir sahih yang menunjukkan Nabi dan sahabat Nabi tidak puasa. Saya berani. Dan banyak sangat sokongan-sokongan menunjukkan mereka tidak puasa. Termasuk dalam perang Fathu Mekah pun berlaku dalam bulan Ramadan. Itu jelas ada hadis yang sahih. Nabi pun buka puasa. Bahkan Nabi ajak, jom kita buka puasa semua. Lagi jelas. Tapi kita suka berpegang dengan maklumat yang membakar semangat gitu pun. Yang pelik-pelik. Itu kita selalu. Sebab saya mencari satu cerita lah. Tapi saya tak nak cerita tentang apalah, satu cerita tentang Nabi. Satu cerita berkaitan dengan Fatimah, satu cerita berkaitan dengan ulama. Ini ni tak banyak lagi ni, sebenarnya banyak lagi cerita mengarut ni. Tapi ialah nombor semua nanti tebal sangat pula. Kisah Nabi ni yang paling popular adalah kisah Nabi. Sebenarnya banyak geng-geng Usrah PMI lah paling suka buat cerita Nabi dengan orang buta Yahudi tu Tapi saya tak nak cerita yang tu. Cerita Nabi dengan orang Yahudi yang jadi jiran Nabi tu, yang sering ganggu Nabi. Mahir pun dalam video dia pun ada perempuan-perempuan sampai depan rumah Nabi, letak duri, suka mengata Nabi. Akhirnya sakit Nabi di rumah dia. Nabi pun selesaikan rumah tangga dia semuanya. Maknanya dia pun masih Islam akhirnya. Ketika kecil saya baca buku ni, timbul satu masalah, iaitu tak apa ke Nabi masuk rumah orang bukan mahram, berdua-duaan pula dalam tu. Fikir juga. Tapi ialah dah cerita Nabi tu tak apa kot, Nabi okey kot ya. Mungkin orang tak tua, Nabi pun tak ada perasaan ya. Jadi sebenarnya persoalan yang timbul banyak. Pertamanya, betulkah ada orang Yahudi yang berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tanya dulu, Mekah ke Madinah? Confirm Mekah bukan, sebab di Mekah tak ada orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi. Baik, di Madinah ni rumah Nabi ni sekeliling masjid je. Rumah Nabi sekeliling masjid. Ada tak orang Yahudi yang duduk di dekat-dekat rumah Nabi tersebut? Yang kedua, kalau dekat dengan rumah Nabi, betul lah, cari-cari jumpa memang ada orang Yahudi dekat dengan rumah Nabi. Kita tanyakan soalan seterusnya, rumah Nabi yang mana? Rumah Nabi dengan Ummul Mukminin Aisyah ke, Ummul Mukminin Saudah ke, Ummul Mukminin Zainab ke, Ummul Mukminin Hindun ke, Ummul Mukminin Ramlah ke, yang mana satu sebenarnya? Rumah Nabi yang mana dekat dengan jiran tadi ya, yang selalu buang sampah. Yang seterusnya, kalau dia kata buang sampah depan rumah Nabi, Nabi sabar beberapa kali berlaku sehingga akhirnya orang perempuan tu tak ganggu Nabi. Nabi pun tanya mana orang perempuan tu, sakit ya. Persoalannya sahabat Nabi tak bela ke Nabi. Kita kalau orang pergi ganggu Hazim je, panas. Mau seorang nak angkat parah ni. Siapa orang ni lawan bos kami ni kan. Zaman sekarang orang hina Nabi, lukis karikatur, berapa juta umat Islam seluruh dunia bangun demo. Itu setara duk jauh betul, tak kira demo juga.
Sahabat Nabi ada sekali Nabi tu, dan pantas Nabi keluar, sahabat Nabi akan nak ikut Nabi, nak belajar dengan Nabi. Tiba-tiba boleh buat senyap je orang Yahudi pergi ganggu Nabi. Maka seorang pakcik berkata pada saya, pakcik ni belajar di Pondok Kelantan dulu, masa kecil dulu. Tok Guru pakcik sebut kalau dengar cerita Nabi diganggu oleh Yahudi, jangan percaya, itu syarban jalanan, kata dia. Saya terkejut tu, pakcik ni benda di zaman ni aku baru tulis. Rupanya di masa kecil lagi dah dengar cerita tu, bahawa cerita Nabi diganggu Yahudi adalah cerita karun. Tu pakcik kampung tu, bukan pakcik bandar ni. Dari kampung, pinggiran bandar lah kita katakan kalau di KL ni, pinggiran bandar. Jadi menarik. Jadi sebenarnya cerita tu ulama dah cari habis semua maklumat, tak jumpa. Ya, tak jumpa masa itulah maklumat yang mengatakan Nabi diganggu oleh orang Yahudi diganggu. Yang jumpanya seorang Nabi ni ada khodam, seorang khodam tu orang Yahudi. Dan saat-saat akhir kehidupan dia tu Nabi pujuk dia masuk Islam, dan dia masuk Islam. Dia meninggal sebab dia sakit. Tapi cerita orang wanita Yahudi suka mengganggu Nabi, sampai jiran tetangga Nabi, sahabat Nabi buat tak tahu je. Oh, ini satu cerita yang sangat pelik ya. Tapi cerita tu seronok sebab banyak kebaikan dia. Tengok Nabi sabar ya. Nabi ni baik, Nabi lembut, orang buat jahat dengan Nabi, Nabi pun balas yang baik. Sebab kata asal bandar jadi seperti pokok, oleh panggil batu kita bagi buah Ada retorik-retorik memang. Suka sangat benda macam ni. Persoalannya, kalau betul Nabi baik, apa tindakan sahabat Nabi dalam mempertahankan Nabi? Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita mesti mempertahankan diri daripada dizalimi. Kita tak boleh biar orang pijak pada kita. Memanglah kita sabar dan memaafkan, tapi beberapa kali buat tak boleh juga, kena ajar juga dia. Maknanya mempertahankan diri itu satu perkara. Yang kedua, cerita berkaitan dengan Fatimah. Saya pilih satulah. Ni tengok siapa apa ya. Yang ini ringkas ya. Tak nafikan ada juga semua internet. Saya pun fikir, macam mana dah nak jawab kalau tanya banyak semua internet juga. Jawapannya tak lain tak bukan, ada dua je. Semua internet ni ditulis oleh ahli ulama. Maknanya boleh jadikan bahan juga dalam sumber separa ilmiah. Yang keduanya adalah sebab sumber tu, cerita tu tak ada dalam kitab. Kau cari dalam kitab mana tak jumpa. Jadi bila tak ada kitab, kitab-kitab lama tidak menjawab persoalan-persoalan tu sebab tak ada kitab. Dia cerita baru. Cerita dongeng ni banyak dibawa oleh kusas. Kusas ni penipu lara, ya, penipu lara. Penipu lara zaman sekarang ni dia macam program paling cuit sikit ke, tu penipu lara lah tu. Cuma zaman sekarang ni dalam bentuk reality TV, dulu tak ada kan. Jadi gitu. Jadi cerita Fatimah dengan Muti'ah. Oh ini lagi lah masya-Allah, ya. Saya nak patah baca pasal rumah isteri Nabi ni. Ada program Maulid Nabi dibuat ni. Saya dengar ceramah dalam radio IKIM. Seorang ustaz tu dengan seorang ustaz tu dalam radio tersebut, Nabi Muhammad ni suami yang adil, berpoligami tapi menjaga hati perasaan isteri. Walaupun isteri-isteri Nabi tinggal satu rumah, mereka tidak pernah bergaduh. Jadi poin tinggal satu rumah tidak pernah bergaduh tu dekat kepada saya. Saya pun balik, saya buat kajian. Saya ada menulis dalam satu majalah Inilah Islam. Saya menjawab balik, sebenarnya isteri Nabi tidak pernah tinggal serumah. Kalau isteri rumah Nabi ni, isteri Nabi tinggal serumah, makna rumah Nabi terlalu besar. Setiap orang ada bilik dia. Jadi pelik. Dan mungkin dia fikir kerana serumah itu dia ada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat dalam Quran ni artinya kamar-kamar kecil, bilik-bilik kecil. Jadi ini menunjukkan isteri Nabi tinggal dalam bilik-bilik kecil dalam satu rumah yang besar, ya. Jadi cerita macam ni bahaya kita, ya. Satu, kita faham bahasa Arab begitu je. Yang kedua, kita terlalu memuja Nabi sehingga di luar batasan dia. Yang betulnya isteri Nabi tinggal di rumah berasingan. Cuma dalam bahasa Arab, bila rumah tu kecil dipanggil hijir. Hijir itu biasa terjemah bilik kecil. Boleh juga diguna bilik rumah yang kecil kepada hijir, ya, Al-Hujurat. Dan saya datangkan banyak bukti daripada hadis menunjukkan isteri-isteri Nabi tinggal di rumah yang berlainan, bukan satu rumah, ya. Fi buyuti azwajihinna, dalam rumah-rumah, bukannya dalam bilik-bilik, ya. Baik, Fatimah dan Muti'ah ni, beberapa benda saya tengok bila dipaparkan dalam internet, cerita Fatimah dan Muti'ah. Respon orang bila baca tu, orang respon, oh alangkah bahagianya jadi macam Muti'ah. Aku ingin menjadi macam Muti'ah lah, apa benda lain. Adik-adik tahu tak cerita Fatimah dan Muti'ah ni? Oh,
patut pun. Kita ni nak kena cerita balik ni. Lepas tu kita kena rajin membaca sikit lah. Saya dah baca semua buku-buku cerita mengarut sejak kecil lagi. Saya tahu banyak maklumat. Jadi cerita Nabi Fatimah dan Mutiah ni gini ya. Saya cerita ringkas. Nabi satu kali maklumkan kepada Fatimah, ada seorang wanita masuk dahulu syurga berbanding dengan Fatimah. Tu pernah dengar? Pernah dengar? Mungkin nama Mutiah tu yang keliru sikit kan. Tak apa saya cerita. Jadi Fatimah pun tanya mana Mutiah tu kan, cari Mutiah. Akhirnya jumpa dengan Mutiah. Hari pertama Fatimah pergi tu nak minta izin nak masuk ke rumah Mutiah, Mutiah tak bagi. Masa tu Fatimah datang seorang rasanya. Datang seorang. Kata minta maaf lah puan, tak boleh bagi masuk kerana tak minta izin lagi dengan suami. Puan datang esok lah ya. Esoknya datang pula bawa Hasan. Bawa Hasan dan Hussein ke bawa Hasan seorang. Minta maaf lah puan, bawa minta izin untuk puan je. Untuk Hasan tu belum minta izin lagi dengan suami. Dan esok kemudian ada pula. Kali ketiga tu bawa Hasan dan Hussein pula. Minta maaf lah puan, bawa minta izin untuk puan yang Hasan. Hussein pula lagi. Kali ketiga atau kali keempat saya lupa, barulah Fatimah dapat masuk ke rumah Mutiah. Jadi sembanglah mereka ni. Sehinggalah pada satu ketika Mutiah ni keluar dengan membawa air, satu atas meja, yang kedua rotan. Kemudiannya rotan dan air itu diletakkan di atas meja. Kemudian Mutiah ni pun berdiri di hadapan pintu, selak kain, nampak betis sambil tersenyum. Jadi Fatimah tanya lah, apa cerita ni air, rotan dan selak kain ni kan. Jadi dia katalah, air ni untuk suami, nanti suami nak balik dahaga beli minum air kan. Rotan ni kalau saya tak layan dia dengan baik, dia boleh rotan saya bila-bila. Kalau saya silap, ni boleh cari dari internet lah, kalau ada internet tu. Yang ketiga, saya berdiri ni selak kain depan pintu ni, tunggu kalau suami balik, dia ada hajat pada saya, boleh dia penuhi ya? Jadi itu cerita dia. Fatimah pun sedih. Fatimah pun balik ke rumah, mengadu pada Rasulullah SAW. Patutlah dia masuk syurga pun layanan pada suami dia tu sangat hebat. Patut dia masuk syurga dahulu daripada Fatimah. Jadi Nabi pun kata jangan bimbang sebab dia masuk syurga tu sebab dia jadi penarik unta. Fatimah tak ada unta, dia jadi penarik unta Fatimah. Dari bila jadi penarik unta Fatimah, dia dululah masuk, baru Fatimah masuk kemudian. Sebenarnya martabat dia lebih rendah daripada Fatimah. Biasa dengan cerita ni? Tak biasa? Oh, enggak ni. Cari internet balik, cari internet. Nanti kata saya tipu pula. Fatimah Mutiah. Dia bukan cerita internet sebenarnya, cuma sekarang internet nak cari. Cerita ni sangat pelik ya. Pelik cerita ni kerana saya tak nak muak nak cerita dia sebab ada teman dengar antaranya. Saya cerita nikah je lah, tak ada. Yang peliknya adalah rupanya ada juga orang yang masuk syurga ni jadi penarik unta. Itu yang pelik. Mana mungkin seorang yang masuk syurga ni jadi penarik unta? Kita masuk syurga ni, kita akan diberi layanan yang paling istimewa. Sehingga kan kalau ada adik baca dalam Sahih Muslim peringkat awal-awal lagi, hadis ada syafaat Nabi, bagaimana orang terakhir masuk ke syurga pun dilayan istimewa direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sembangkan dia sepanjang perjalanan dia ke syurga. Jadi tiba-tiba si Mutiah tadi terpaksa jadi penarik unta je kepada Fatimah. Disebabkan itu dia masuk dahulu. Sepatutnya Mutiah itu diberikan layanan istimewa oleh malaikat. Yang keduanya, cerita tentang dia macam ni, sediakan rotan untuk suami, biar suami rotan dia. Kemudiannya selak kain pula. Selak kain tu depan Fatimah tu, depan tetamu. Jadi benda tu baik ke tak baik sebenarnya? Benda tu tak baik langsung. Kemudian senyum seorang-seorang, suami tak balik lagi. Cuma masa suami nak balik, jadi duduk dalam pintu dulu, selak kain. Bukankah bila dia selak kain depan pintu senang orang nampak lalu lalang nanti, duduk senyum seorang-seorang cerita apa. Lepas tu Fatimah pun ada kat rumah. Sekarang ni, tak boleh ke tunggu Fatimah balik dulu ya. Jadi ini cerita melampau. Kita tak memerlukan cerita yang melampau macam ni untuk menceritakan kebaikan seorang isteri, seorang suami. Adik-adik tak payahlah nak khayal saya nak jadi suami dan isteri cemerlang langsung tak bergaduh. Tanyalah Hazim. Bergaduh tu kalau orang kata, kalau nak gambar sikit bergaduh tu boleh dihitung dengan sebelah tangan. Tanya sebab kali dia bergaduh. Tak adalah sebelah tangan, tak bawa tangan dah benda ratus semua ni. Betul tak? Kan tak aku ni. Mesti bergaduh punya, bergaduh. Fatimah dengan Ali pun bergaduh.
Sehingga satu kali hadis dia menceritakan ghadabat Fatimah marah dengan Ali bergaduh. Ali pun tension lari. Sampai lari tu. Lari pergi ke masjid, Ali baring di atas tanah. Ini hadis Bukhari. Nabi pun lalu, Nabi tengok Ali baring atas tanah tu, lekat tanah di baju Ali, di baju Ali. Nabi pun panggil dia, ya Abu Turab, wahai bapak tanah. Kerana ada tanah terlekat. Dia ada kata gelaran Abu Turab itulah gelaran yang paling disukai, walaupun tak kena mengena apa pun, sebabnya tanah terlekat. Yang penting Nabi yang bagi ya. Kemudiannya dia biasa tak dengan cerita Hasan al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah? Ada orang nama Rabi'atul Adawiyah ke kat belakang? Tak ada? Sebaik ada ya. Saya minta maaf lah. Saya antara orang tak setuju lah kalau letak nama Rabi'atul Adawiyah. Nanti adik-adik ada anak ke apa nanti, anak saudara ke, tak perlu ubah nama Rabi'atul Adawiyah sebenarnya. Sebab Rabi'ah ni artinya yang keempat ya. Rabi'ah ni keempat. Adawiyah ni bangsa Adawi. Tak kaitan lah kita ni orang Melayu ya, orang Sungai Melayu. Ada orang yang datang dari Terengganu, Pahang, bukanlah nama Rabi'ah Al-Fahanjiah, tak apa juga jadi Rabi'ah ni yang keempat. Sebab ayah dia tu kali-kali pening nama apa ni, bukanlah nama yang keempat ada Rabi'ah. Al-Adawiyah tu bangsa dia, nisbah dia, tak ada kaitan langsung kita ya. Jadi cerita dia, kalau ada taib dia dari internet, Hasan al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, jumpa macam-macam cerita antara dua orang. Saya rasa lebih daripada 10 cerita. Ini muka surat yang ke-190. Lebih daripada 10 cerita berkaitan Hasan al-Basri dengan Rabi'atul Adawiyah. Ada cerita yang mana Rabi'atul Adawiyah ni duduk, orang panggil apa, sakit, jatuh sakit. Lalu Hasan al-Basri dengan anak murid dia Malik bin Dinar dan seorang lagi Syafiqul Balkhi bagi lawak Rabi'atul Adawiyah yang jatuh sakit ni. Mula-mula Hasan Basri bagi nasihat, sabarlah Bila Hasan Basri bagi nasihat tu, Rabi'ah ni pelekeh nasihat Hasan Basri. Sekarang ni je kamu bagi nasihat pada aku, mari pula Malik bin Dinar bagi nasihat. Dah kata nasihat Malik bin Dinar ni okey dah sikit ya. Mari pula orang yang ketiga, iaitu Syafiqul Balkhi bagi nasihat. Dia puji Syafiq Balkhi, nasihat dia bagus ya, cuma ada kurang sikit lagi. Ada satu kali Rabi'ah ni duduk bertapa dalam hutan. Ada binatang-binatang liar ni duduk keliling Rabi'atul Adawiyah. Jadi tiba-tiba mari Hasan Basri. Bila Hasan Basri datang, semua binatang-binatang ni melarikan diri. Lalu Hasan Basri tanya, kenapa binatang lari daripada aku? Tapi tak lari daripada kamu. Maka Rabi'ah tanya Hasan, kamu makan apa tadi? Makan sup. Patutlah kamu makan lemak haiwan. Patutlah haiwan tu melarikan diri daripada kamu. Ada juga satu kali Hasan Basri ni nak kahwin dengan Rabi'ah. Gila pinang. Rabi'ah pun tanya, wahai Hasan, berapa banyak akal bagi lelaki dan berapa banyak bahagian akal bagi perempuan? Berapa banyak nafsu bagi lelaki dan perempuan? Hasan kata, orang lelaki ada 9 akal, 1 nafsu. Orang perempuan ada 9 nafsu, 1 akal. Maka Rabi'ah pun jawab balik, setara orang perempuan ada 9 nafsu, macam aku ni tak ingin nak kahwin, kamu ada 1 nafsu pun kamu sibuk nak kahwin. Fras menonggelah Hasan Basri tak jadi kahwin. Banyaklah cerita lain berkaitan dengan Hasan Basri dengan Rabi'ah ni. Tengah berjalan tiba-tiba Hasan Basri rasa air menitik termaju dia. Air mana menitik? Tengok atas Rabi'ah tu menangis rupanya. Menitik mata sampai ke bawah. Hebat. Nanti kata petikai, oh kamu tak sampai makam sufi lagi, dah bincang ini cerita orang sufi. Hanya orang sufi memahami sufi. Letih kita nak memahami orang sufi memahami sufi. Betul tak? Ada dalam apa benda orang sufi hanya memahami sufi. Macam doktor dah, hanya doktor memahami, dan doktor kita dah pening lah, kita terima je. Tapi bukan semua, takkanlah langsung basic pun kita tak tahu. Benda yang pelik-pelik pun kita terima begitu je. Jadi sebenarnya terlalu banyak cerita antara mereka berdua ni. Walaupun dikatakan Hasan al-Basri itu guru pada Rabi'ah, tapi ada je Rabi'ah ni perkenakan Hasan Basri. Macam kadang-kadang tu tak ada. Kadang-kadang nampak mereka berdua-duaan. Kita ni kalau jadi orang sufi ni, rasa tak orang perempuan apa rasa, ya Allah. Saya tak sufi dulu pun, belajar sekolah menengah, lelaki masuk ke Kuzar sekejap dalam tempoh 9 bulan, orang perempuan syok, tak tahu nak kata apa, terkejut. Orang perempuan jauh sana, dan ada satu dalam berbungkus tu, sudah kalau dia jalan sana sini, belakang sana pula. Dan dalam keadaan macam tu beberapa lama, kemudian saya pindah ke Yang Puri, sekelas pula orang perempuan, lagi jen.
Tak boleh nak belajar. Bukan tak boleh belajar sebab kita dulu apa pelik-pelik, tak. Jadi tak biasa dengan kaum yang berlawanan kita ni. Tiba-tiba Hasan Basri yang 10,000 kali ganda waktu pada kita ni boleh sembang Rabi'ah tu macam Rabi'ahnya adik-beradik dia je atau isteri dia. Duduk berdua sembang tu macam-macam. Nah tu kata pula Mak Kosofi ni tak ada nafsu. Letih kita macam tu. Tak ada kata apa dah. Sebenarnya adik-adik sekalian, sampai poin mudah je. Cara kita nak jam antara Hasan Basri dan Rabi'ah ni betul tak betul cerita dia, kita tengok tarikh lahir dan tarikh mati. Tarikh lahir Hasan Basri adalah pada 21 Hijriah. Boleh buat kiraan tu. Betul tak betul saya kira. 21 Hijriah tarikh lahir Hasan Basri dan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Satu. Tarikh lahir Rabi'ah ni ada 3 pandangan paling kurang. Paling awal ada orang kata 95, ada kata 96 dan orang kata 100 Hijriah. Saya terima 100 Hijriah yang paling tepat. Baik. Maknanya kalaulah semasa Hasan Basri 21 mati tahun 110, umurnya berapa? 89 bukan? 89. Kalau Rabi'ah lahir pada tahun 100 Hijriah, berapa umur Hasan Basri masa tu? 79 lah 79. Kawan tu baru lahir, Hasan Basri tua dah, 79. Tuk-tuk dengan cerita Hasan Basri pergi melawat Rabi'ah yang jatuh sakit dan mati. Cerita kat mana siapa mati ni? Rabi'ah ke Hasan yang mati? Tuk-tuk dengan cerita Hasan Basri nak pinang budak kecil tu. Sedangkan kali ikut cerita pun Rabi'ah ni tak tahu apa-apa lagi masa kecil. Dia orang biasa tak jadi wali lagi. Jadi pening gitu. Semacam Dr. Sri Zainal Abidin. Saya pun dah PM pada dia, tapi tak tahulah maklumat tu sampai tak sampai pada dia. Dia kan buat buku memperbetulkan semula kisah sahabat Nabi kisah sahabat Nabi. Jadi dia pun sebutlah kisah ni Harun al-Rashid ramai petikan Harun al-Rashid apa. Sebenarnya Harun al-Rashid ni orang baik. Berdasarkan maklumat disampaikan oleh Ibn Khaldun, Harun al-Rashid ini sentiasa berutus surat dengan seorang ulama namanya Sufyan As-Sauri. Dan kalau dia tengok Sufyan As-Sauri dengan Hasan Basri dengan Khalifah Harun al-Rashid ni, ada cerita dalam Ihya Ulumuddin rasanya Al-Ghazali. Ceritanya macam mana bila Khalifah Harun al-Rashid diangkat jadi khalifah tu, Sufyan As-Sauri ni tak datang dalam majlis dia. Tak datang dalam majlis. Maka dia tanya mana Sufyan As-Sauri. Maka datanglah orang bagi surat pada Sufyan As-Sauri. Bila dapat surat tu dia pun terkejut. Sufyan As-Sauri ni bagi nasihat pada dia. Dan macam-macam lagi lah dia punya nasihat yang ada saling berutus surat antara mereka berdua. Macam mana kita nak jam cerita ni betul ke tak betul? Ni Dr. Asri bawa ni. Tapi saya pesan pada dia silap tu. Kerana apa? Kerana Sufyan As-Sauri ada di buku Mus'ab 25. Sufyan As-Sauri lahir pada tahun 97 Hijriah dan meninggal pada tahun 161 Hijriah. Mana umurnya 54 tahun. Dia meninggal tahun apa? 161 Hijriah. Bila Harun al-Rashid diangkat menjadi khalifah. Sebab cerita dia bila Harun al-Rashid jadi khalifah tu dia tanya mana Sufyan As-Sauri tak datang. Bila tak datang ni, mari surat kepada Sufyan As-Sauri dan mereka saling berutus surat kemudian ni. Sufyan As-Sauri meninggal pada tahun 161 Hijriah. Khalifah Harun al-Rashid diangkat jadi khalifah pada tahun 170 Hijriah. Lama dah mati dia waktu 9 tahun kemudian. Padahal kalau tanya pun memang Sufyan tak ada dah alam barzah dah. Tak datang masa pelantikan Harun al-Rashid tu. Dia bagaimana cerita tu? Macam mana boleh datang cerita tu? Kalau bukan cerita tukang penipu lara yang duduk tepi-tepi pasar zaman dulu, tak ada kerja. Kalau sekarang ni jual ubat. Ceritalah pasal kekuatan ubat dia pupuk kering. Kita tengok dia pun siap. Cukup makan. Tapi jual ubat kuat. Ya, jual ubat kuat pemain lagi. Macam tu lah zaman dulu. Dia ada kusas dia. Ada pokok cerita tu. Sebab cerita ini dengan tujuan untuk mendapat duit. Macam dulu orang, macam mana lahirnya hadis-hadis maudhu', kerana macam-macam lah. Antara nak melariskan jualan. Kawan tu jual bubuh hadisah tapi tak laku. Pening dia macam mana bubuh tak laku. Dia ni terdesak dengan duit ni. Orang zaman sekarang terdesak duit ilmu rasuah. Zaman tu tak ada dia reka cerita je. Zaman sekarang pun ada reka cerita juga. Maka barang siapa yang makan bubuh hadisah mengikut sabda Nabi, kuatlah tenaga batin dia. Laku dah hari tu. Habis. Tapi cerita mengarut dia tak betul. Ni masalah. Macam sekarang makanan sunnah. Makanan sunnah habis semua dinamakan makanan sunnah.
campur semua 7 produk tu makanan sunnah. Sedangkan Nabi tak pernah makan pun campuran 7 sekaligus. Maka tidak boleh dinamakan makanan sunnah kecuali diterangkan ini makanan sunnah yang bercampur-campur. Dan makanan sunnah seolah Nabi makan 7 campuran macam tu, tak betul. Makanan sunnah yang Nabi makan asing-asing. Bukan menafikan campuran tak boleh, tapi nak cerita kalau campuran itu tidak dipanggil makanan sunnah. Itu saja beza. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang masalah boleh kita nanti. Ustaz nak tanya Ustaz yang tentang ada satu peristiwa yang mengatakan bahawa ada mak bapak ada seorang anak tu yang pikul mak bapak dia yang jadi khinzir. Oh. Macam mana Ustaz? Saya fikir ya tak ya. Ya. Dia cakap perjalanan yang mengangkat. Baik, kisah anak yang mendukung mak bapak jadi khinzir itu zaman Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Dia dianggap sebagai jiran Nabi Musa di syurga nanti. Saya pun nak puas saya pada buat cerita tu tak jumpa. Kalau saya tak jumpa saya pun pening kat mana yang cari. Tapi cerita zaman Nabi dahulu banyaknya berkisah dengan soal Israeliat. Yang Nabi ni kita panggil sama ada dua, Syi'iyat ataupun cerita Muftara. Muftara cerita rekaat, tuduhan. Zaman dulu kita panggil Israeliat. Contohnya ada saya dengar seorang ustaz yang mengajar Sahih Bukhari. Orang mengajar Sahih Bukhari ni, Sahih Bukhari ni kitab yang paling terror selepas Quran. Sahih Bukhari lah. Jadi dia mengajar dia buat cerita tentang balas semula. Nabi Yusuf dulu dia ditarik oleh ibu angkat dia, nama Zulaikha. Zulaikha ya, bukan Zulaikha, Zulaikha. Tarik sampai koyak baju Nabi Yusuf. Akhirnya jadi muda balik, awet muda sebab bertaubat pada Allah, jadi awet muda. Nabi Yusuf pun jumpa dengan Zulaikha, kahwin dengan Zulaikha tu. Jadi seorang yang dah lama memendam rindu dapat juga bertemu dengan orang yang dirindui sama ni. Tahu kan cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha kan? Dan belakang ni tahu kan? Baik. Jadi masa malam tu Nabi Yusuf ni tunggulah Zulaikha tengah semayang. Dah tu semayang, dia nak sampai sembang pula kata tak boleh dia nak tembus balik kesilapan dah lama dia nak haji semayang. Nabi Yusuf pun gerak, tarik pula baju Zulaikha, koyak baju dia. Ni balas semula. Dulu kau tarik baju aku, sekarang aku tarik baju kamu pula koyak. Kok mana cerita? Nabi Yusuf cerita ke orang ke dulu masa malam pertama tarik baju dia tak sibuk semayang sangat. Nabi Yusuf cerita kepada orang. Pelik cerita ni. Bukan. Jadi lepas ni orang boleh buatlah satu produk baru. Tak perlu pakai benda apa, bertaubat daripada Allah, nanti muka dia muda balik. Ini satu cerita yang pelik. Dan Zulaikha tu ibu tiri Nabi Yusuf, ibu angkat. Nak kahwin dengan ibu angkat ni, Allah, fikir panjang. Walaupun boleh halal sekalipun, fikir panjang nak kahwin ibu angkat ni. Jadi cerita itu kita panggil cerita Israeliat. Tak ada asas mana-mana pun. Yang betulnya dalam Quran menyatakan Zulaikha tu nama, kemungkinan itulah nama dia, seorang wanita jahat yang telah menyebabkan Nabi Yusuf dipenjarakan, namun akhirnya bertaubat pada Allah. Tapi soal perkahwinan berlaku antara mereka, dah. Dulu anak Nabi Adam bunuh kan, Qabil bunuh Habil kan. Qabil bunuh Habil tu dia pun pening. Macam mana dengan mayat ni? Dia katakan dalam cerita ni, adik-adik tak biasa dengan cerita ni. Bawa dia dukung mayat tu 100 tahun. Lari sana, lari sini 100 tahun. Nanti kalau kita bertikai, orang kata balik, padahlah orang zaman dulu panjang. Panjang pula. 100 tahun lari sana sini buat apa, panik, tiba-tiba mari dia ekor bergagak. Gaduh. Seekor bergagak mati, kawan dia pun gali tanah, tanam kawan dia dalam tanah tu. Jadi orang pun kata barang siapa yang membunuh sekarang ni dipertanggungjawabkan pada Qabil Qabil bersalah terhadap segala pembunuhan yang berlaku di dunia. Dan kalau burung gagak bergaduh sekarang ni mati, burung gagak tadi yang bersalah sebab dia bunuh kawan dia. Kok mana ni mari cerita burung gagak tiba-tiba gali tanah, kuat juga kaki dia tu. Mungkinlah kata jadi suara dulu Ustaz. Ya tak apalah. Dia gali tanah siap tanah kawan dia lagi. Mana sumber cerita burung gagak ni? Burung gagak bergaduh dua orang, 2 ekor ni. Yang betulnya kata Allah, fa ba'atsallahu ghuraban yabhasu fihi wa risawata akhihi. Qala ya wailata akuna min macam mana? Qala ya wailata an akuna misla hadzal ghurabi fa huwa yasawata akhi fa asbaha minan nadimin. Bila mati tu Allah utus seekor burung gagak. Kerana burung gagak ini secara tabi'inya minat pada benda bangkai ni. Tapi seekor je ghuraba tu, bukannya 2 ekor.
Seekor penggagak tu datang di situ, dah tengah tunggu turn tu, dia tengah kais-kais tanah. Daripada kais tanah itulah terfikir, kenapa aku nak gali tanah? Bukan dia gali tanah nak tanah kawan dia, baiknya dia bunuh kawan dia gali tanah lagi. Bohong jadi macam mana, tak pernah jumpa orang macam tu. Jadi sebenarnya tidak, hanya seekor penggagak datang kais tanah. Itu cicit Israeliat. Allah Allah. Hazim dulu. Tentang apa ni? Ada yang kata tentang pakaian sunnah Nabi kan. Dia kata maksudnya tidak Nabi memang pakai macam tu, pakai jubah, pakai sorban, memang apa ni, masyarakat itu macam tu. Sunnah ke budaya Arab? Sunnah ke budaya Arab. Pakai jubah ni sunnah ke budaya Arab, sebab Nabi buat dipanggil sunnah. Dipanggil sunnah, tak ada masalah. Dia sunnah ni ada dua, sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Jibriyah panggil. Jadi sunnah Nabi pakai baju tu sunnah ghairu tasyri'iyah. Sunnah yang tidak disyariatkan. Ada budaya. Tapi kalau kita pakai kerana saya pada Nabi, kita dapat pahala. Maknanya kita memakai pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi, sama ada jubah baik, serban baik, pakaian gamis baik. Bukan gamis tu. Pakaian gamis tu. Jadi kalau kita pakai benda yang Nabi biasa pakai itu satu benda yang baik. Tapi kalau sampai kita buat selipar Nabi dengan tujuan bisnes, jadi dijual besar-besaran dan ramai orang beli, jadikan selipar tandas pula di masjid. Ingat tak? Fenomena selipar Nabi itu dijadikan selipar tandas di masjid. Sampai sekarang pada lagi. Oh, ni bahaya. Tahu mana tu selipar Nabi? Ada seorang ustaz tu, dia petikai. Maka orang pun marah pada ustaz tu. Ustaz ni menghina sunnah Nabi. Iyalah, betul lah. Tahu dari mana itu selipar Nabi? Ada bentuk dia. Bentuk je. Yang selipar macam tu yang macam selipar jemput apa tu, sunnah Nabi ke? Ada tak betul-betul bentuk yang itulah selipar Nabi? Kalau ada bentuk macam tu, boleh tak tahan? Ni akhirnya selipar tu jadi selipar tandas. Tak ada pun mau pakai selipar tu jabat. Kalau dia pakai jabat, nanti orang marah. Kena buat kerja. Tak ada orang tahan. Ini selipar Nabi ni. Kenapa tak ada pejabat? Nak pertikaikan Nabi ke? Tak ada orang macam tu perangai. Jadi kalau dengan tujuan bisnes sedemikian rupa, tak boleh lah. Sampai sekarang nak jual kayu sugi, buat pula hadis, barang siapa bersolat dengan kayu sugi 70 kali ganda lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang ni adik-adik sekalian, kita boleh kempen apa sahaja dengan menggunakan hadis. Sebut je hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ad-Darimi, Ad-Dailami. Sekarang kita nak tengok persoalan hadis itu memang ada dalam Ahmad, sahih ke tak sahih? Kalau sahih, apa pula syarahan dia? Hadis itu memang ada dalam Tirmizi, sahih ke tak sahih? Kerana dalam Tirmizi ni banyak hadis yang dhaif dan ada mengikut setengah ulama menyatakan ada hadis yang maudhu'. Cuma Tirmizi sengaja memasukkan hadis tersebut kerana tujuan-tujuan tertentu. Dalam Bukhari dan Muslim dia sahih, kecuali ada juga hadis yang dhaif sedikit dalam Bukhari dan Muslim, tapi dhaif itu memang dinyatakan oleh Bukhari pun. Siapa yang belajar Bukhari tahulah. Bukhari juga ada memasukkan hadis yang dhaif. Tapi dia dah bagi hint awal-awal lagi, itu hadis yang dhaif. Tapi bagi orang tak tahu, macam mana kamu kata dalam Bukhari tak ada hadis yang dhaif? Ya, tak belajar marah orang. Belajar ke internet je marah orang. Belajarlah ke guru. Bukalah kitab, tanya tok guru macam mana. Tok guru belajar dari kecil sampai ke tua, kita buka internet, doktor tok guru yang belajar 20 tahun. Kita baru buka 20 minit baru. Nak kawan ni. Buka pun yang Indonesia punya. Ataupun yang Malaysia punya, yang tak datang dari mana. Berat, habis itu. Allah, berada internet belakang. Saya yang tu, tu betul bimbing lah. Tapi nanti belilah, nanti sendiri kan. Kalau dia bukan 40, kalau kita kata bukan 40 ni marah orang. Kalau dia kan dah kaya masa tu, jadi jutawan. Takkanlah orang umur kecil, muda 25 tahun dah jadi jutawan, mesti umur 40 tahun. Habis tu yang jutawan mengejut dan internet, Irfan Khairi tu, baru umur berapa, sebelum 30 dia jutawan dah. Tak ada orang petikai tu. Seorang dibaca belajar pun tak boleh sebab tak ada duit, miskin. Tak boleh nak belajar dan sekali buat kerja pasar malam pun apa kerja buat. Tiba-tiba jadi tawan sekarang sebab duk main tanah. Presiden jual tanah tu pandai dia buat tanah. Allah bagi dia negara pandai buat tanah. Dan dia buat kaya, you tahu buat tolong orang miskin pun mana-mana. Umur baru 30 lebih baru. Tak kira lagi Imran Qayyubi tu hidup Islam dulu. Muda pada saya Jawa juga. Jadi kalau kita kata umur 40 baru jadi jutawan, tak adil lah. Satu, penilaian itu penilaian yang terlalu simplistik. Yang kedua,
Khadijah ni 40 tahun sebab ada seorang sini sebut logik 40 tahun sebab masa Nabi takut tu Khadijah yang menenangkan Nabi. Mau kita takut tu yang masa Jibril datang kepada Nabi kan. Umum ini pun tenangkan Nabi, bukankah kamu ni orang yang baik, suka membantu jiran tetangga orang miskin, bukankah kamu menepati janji, bukankah kamu macam-macam lah 4 kali je bukankah. Oh tenang Siti Khadijah, tenang mesti 40. Tenang je mesti 40. Macet je mesti 40. Mujaddid dia apa? Nasrullah. Nasrullah apa? Mujaddid dia. Nasrullah umur berapa sekarang? 22. Macet kau main dah. Kalau jumpa jalan saya Nasrullah ni mesti orang lain Nasrullah. Adik nombor apa ni? Ada lain. Dan jadi maksudnya macet tak semesti 40. Tak ada sebenarnya macam apa. Tapi ada satu maklumat yang paling pokok menyatakan 40 tu disampaikan oleh Musa bin Uqbah. Diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim ni sahabat baik Nabi, berangkat anak saudara Siti Khadijah tapi dia nampak masih Islam. Masuk Islam masa Fathu Mekah. Dia kata aku lahir 13 tahun sebelum Fathu Mekah. Siti Khadijah aku lahir 13 tahun sebelum tahun gajah. Maknanya dia tua daripada Nabi 13 tahun. Siti Khadijah tua daripada aku 2 tahun. Masa Nabi kahwin dia, Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40. Itulah yang paling kuat. Tapi saya dah datangkan banyak bukti bahawa maklumat yang disampaikan oleh Musa bin Uqbah tadi maklumat yang tidak tepat, ya, maklumat tidak tepat. Yang betulnya wallahu a'lam Siti Khadijah ni antara tiga umur je. Ni saya dah cerita panjang sebab banyak sangat ni. Kena ada slide dia tunjuk salah satu fakta ulama apa cara kiraan dia macam mana. Yang paling tepat wallahu a'lam mungkin 25 ataupun 35. Dan satu lagi adalah yang pertama 4. Sama ada 25 atau 35 yang terpilihan. Yang keduanya sama ada 28 ataupun 30. Kalau orang pegang pada Ibn Ishaq, walaupun Ibn Ishaq ni banyak maklumat yang patut diragui. Ibn Ishaq kata 28. Ibn Ishaq kata 28. Kalau yang model sekarang ni Maulana Asri dengan Tariq Ramadan. Tariq Ramadan kata 25. Tadi baca buku sirah Nabi tu, dia kata 25. Ibn Katsir kata sama ada 25 ataupun 35. Okey, baik, gini. Kata Al-Baihaqi, aku mendapat maklumat daripada Al-Hakim Abu Abdullah yang mana dia meriwayat dia disebut qara'tu fi khati Ibnu Abi Khaisamah. Aku baca buku sejarah Ibnu Abi Khaisamah meriwayatkan daripada Mus'ab Az-Zubairi bahawa Siti Khadijah meninggal ketika usia 60 tahun dan ada yang menyatakan 50 tahun. Yang tepat adalah 50 tahun meninggal. Kalau Siti Khadijah meninggal pada usia 50 tahun, senang sikit kita buat kiraan. Siti Khadijah dan Nabi tinggal berapa tahun? Mereka tinggal bersama selama 25 tahun. Paling kurang ada yang menyatakan 24 tahun, tapi tepatnya 25 tahun. Kalaulah mereka tinggal bersama 25 tahun, ini maklumat yang sahih. 50 tolak 25 berapa? 25. Jadi saya pegang antara 25 ataupun 35. Cuma saya nak cerita berdadak di sini hari ni payah. Nak cerita macam mana dia punya selalu kalau dia jadi 25 ataupun jadi 25 tu payah cerita. Dia kena duduk betul, kena cerita 2-3 orang je gini, kena tulis sikit. Jadi tu pemanas juga nak buat kita pun. Bukan faham pun dah. Jadi saya kira begitu lah lebih tepat. Sama ada 25 ataupun 35 tahun. Ataupun kita kata mudah 35 tahun ke bawah. 35 tahun ke bawah. Lepas tu cerita Siti Khadijah yang biasa orang buat forum kan. Saya harap UPM buatlah budaya-budaya forum macam ni. Yang maksud saya forum cinta. Saya kalau sibuk pun saya tak nak pergi jemput. Sibuk forum cinta tak ada. Kalau 2,000 fikir baliklah. Mungkinlah. Bahar sangat tu. Tapi nak katanya adalah orang sebut pergi cari timba. Buktinya Siti Khadijah pergi Nabi dah timba. Itulah Siti Khadijah pikat Nabi, meminang Nabi. Bahasa dia meminang Nabi. Saya kata betul kau kata Siti Khadijah meminang Nabi. Saya cari internet. Maksud saya nak cari sumber yang palsu lah internet ni. Cari jumpa maklumat kata Siti Khadijah meminang Nabi. Masya Allah. Satu lagi pendustaan atas nama agama untuk menghalalkan pergi cari timba. Bukan saya kata pergi terus cari timba. Hazim dulu pun pergi cari timba juga. Saya tak tahu ya. Nanti saya tak tahu cerita. Gurau je marah.
Jadi sebenarnya tak ada Siti Khadijah tidak membina Nabi. Kemungkinan besar adalah Siti Khadijah hanya pernah meluahkan rasa dan minat pada Nabi. Dan Nabi pun begitu juga. Nabi pun berkenal dengan Siti Khadijah, maka mereka pun kahwin. Dan Nabi pun hantarlah pak saudara dia, antara yang terlibat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pergilah pinang Siti Khadijah. Akhirnya bersambutlah, bertepuk 12 tangan. Mereka pun kahwin lah, dia cerita dia. Itu pun lah bahas lagi betul ke Nabi kahwin tu umur 25 masalahnya. Terkata di situ lagi tu lah, ni lah jawabnya. Betul ke Nabi kahwin umur 25? Dia kata sunnah Nabi kahwin 25, sunnah Nabi kahwin 25. Satu kena ingat, sunnah Nabi kahwin 25. 25 tu tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah tu mungkin 23 dah kot. Maknanya tahun depan lah Nasrullah. Kena kahwin. Tapi ikut maklumat yang lain, ada kata 21. Maknanya kalau 21, 19 tahun lagi PSPM dah kahwin sepatutnya. Jadi sebenarnya tak ada satu maklumat yang sahih menyatakan Nabi kahwin umur 25. Melainkan ulama menyatakan ini maklumat yang paling banyak disampaikan oleh orang. Sebenarnya yang umur Siti Khadijah 40 ni satu kitab dia bawa. Kitab yang lain tu menurut je. Maknanya mengambil daripada kitab tersebut, orang pun buat cerita-cerita. Macam itulah dengan cerita kan. Ustaz tadi kata tukang si Fir'aun beradab dengan Nabi Musa. Baiknya mereka beradab. Sebab tanya dulu, mana kamu nak lempar dulu ke kami lempar dulu? Yelah kalau dia fikir macam tu, nampak beradab. Kalau fikir, kamu dulu ke kami dulu, nampak ganas pula. Jadi sekarang ni apa tadi? Saya ingat ada Satu kitab saja yang bawa. Satu kitab dia yang bawa. Dia itu hanya mengambil At-Tabari hanya mengambil. Saya tengok At-Tabari kata 40. Saya tengok pula kajian orang yang membagikan At-Tabari pada dua, sahih At-Tabari dan dhaif At-Tabari. Yang maklumat kata 40 itu dhaif At-Tabari. Maklumat yang lemah. Yang lain itu mengikut 40. Ibn Katsir lain, Ibn Ishaq lain. Jadi kalau kata ini dekat kiamat, tak betul dah. Ini bukan dekat kiamat ni, ini fakta lama dah. Cuma diperbaharui. Adik-adik, kita dah tahap 40 ni dari mana sebenarnya yang kita mula-mula ambil sumber ni? Sumbernya adalah buku sirah Nabi tahun 1 atau tahun 2 dulu. Kita baca tahun 1 dulu kata 40. Kita pun percaya pada buku teks lebih buku kitab-kitab yang lain. Buku teks sekolah ni jadi buku keramat. Kan dia sampai ke tua. Kalau orang kata tak boleh ni, sebab tu kata guru sekolah rendah dia pengaruh besar. Yang paling banyak pahala guru sekolah rendah lah. Sama ada membentuk menipu semua mereka. Sebab dia pun tak tahu, dia baca buku teks. 40 tahun ni Siti Khadijah ni. Kita pun terima 40 tahun, 40 tahun. Kita pegang benda tu sama 20 tahun, tiba-tiba main ke universiti. Bukan 40 tahun. Jam dekat kiamat pun. Jam lah. Nak lawan buku teks bahasa dari satu dulu. Itulah masalah kita ya. Allah A'lam. Ada yang lain lagi? Kita zaman pergaduhan antara Ali dengan Muawiyah. Yang ada dalam silibus Universiti Azhar sekarang buat. Kenapa? Jadi masa Ali perang Muawiyah, ceritanya panjang lah. Dia kan ada buku khusus pula cerita antara dua orang tokoh ni. Dan memang Arab dah buat buku ni lama dah. Saya pun ada kat buku banyak. Jadi masa tu tengah jam perang tu, mereka pun setuju dengan majlis tahkim. Muawiyah kan angkat geng-geng angkat tombok, angkat Quran guna tombok tu kan. Maka mereka pun buat tahkim. Tahkim ni Ali hantar Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ke Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Musa Al-Asy'ari. Muawiyah hantar politikus Amru tu, Amru bin Al-As. Ali senang hantar Ibn Abbas. Tapi orang tak setuju Ibn Abbas jadi dealer utama ni. Kena ambil Abu Musa juga. Ibn Abbas ni belakang je, tolong backup je. Bincang-bincang tu capai keputusan untuk mereka berdua memecat Ali dan juga Muawiyah. Gilah buat pengumuman kepada tentera yang ada ni keputusan mereka. Jadi Amru kata kamu dululah ucap je. Maka dia pun ucap, tuan-tuan, setelah kami bincang tadi, kami mencapai kata sepakat bahawa aku akan memecat Ali daripada khalifah dan juga memecat Muawiyah. Mari pula Amru pun sebut, kamu dah dengar ucapan tadi, dia telah memecat Ali pada khalifah
Aku pula membacaan ini daripada khalifah dan mengekalkan Muawiyah. Habis semua jam, jatuhlah Sayyidina Ali naik dah. Mudah-mudah je naik, dua orang tu je bincang, tuk-tuk umum, habis selesai cerita. Zaman sekarang ni, kalau boleh buat macam tu pada Datuk Seri Najib, nampak lah tuan. Tapi saya tak boleh macam tu, dia kena ikut perlembagaan, nak bincang naik ketuanya macam mana, dia ada presiden tinggi. Mana boleh tiba-tiba kita dua orang lah bincang, seorang ketua kolej Serumpun 12-13 ni, seorang lagi Serumpun sana-sana pula bincang-bincang, kita naik ketua kolej yang baru. Siapa kamu? Ramai kan menteri-menteri ataupun ahli-ahli wal aqdi zaman tu. Tak boleh ke dua orang yang buat keputusan. Ramai lagi kibar sahabat-sahabat besar. Tiba-tiba dua orang terbincang, dua orang tu keputusan. Keputusan ni mudah, tak ada hitam putih apa, umum je. Hitam putih pun tak ada. Oh, lemah sangat. Zaman dulu mana ada hitam putih ustaz. Zaman tu tak ada. Perjanjian Hudaibiyah tu siap tulis tadi. Jadi ceritanya dia umum begitu je jatuh Ali. Ni cerita-cerita aneh lah ya. Tapi ada dalam silibus Universiti Azhar sini pun. Yang betulnya tak berlaku begitu. Yang betulnya Muawiyah tak pernah nak lawan Ali. Muawiyah nak lawan bawa sekali Ali. Yang jadi pembunuh Sayyidina Uthman, yang tunggu nak tikam Ali je. Ali pula duduk dia jadi kalau kita zaman sekarang dia macam tok guru lah, Tok Gani Aziz ni. Walaupun ramai dia nak khianat dia, sabar. Jatuh juga. Maknanya banyak juga kena tikamnya. Ali gitu lah, sabar, kita kena belajar. Tak sedar ni orang ni. Habis kalau menantunya apa benda serang dia ni. Jatuhlah Ali akhirnya. Muawiyah ni nak menyelamatkan Ali, tapi dia tulis sebagai orang-orang sekeliling. Orang sekeliling pula. Maknanya Muawiyah ni ada agenda lain. Padahal Muawiyah nak menyelamatkan Ali. Jadi banyaklah cerita-cerita mengarutnya antara mereka. Saya pun tak tahulah. Masa mesin Syiah ni sibuk pula nak kaji buku teks. Patut lama nak kena kaji buku teks. Sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa. Tidak. Orang berkuasa dan orang yang ada kepentingan. Nanti orang kata perhimpunan-perhimpunan haram ni diharamkan kerana menyebabkan kesesakan lalu lintas. Tapi yang lain tak apa. Macam saya lagi UM tadi senyap lebih. Kesesakan sebab tentera buat latihan kat Dataran Merdeka tu, tapi habis semua jam lah sampai ke Padang Dalam. Tapi tak apa sebab dia latihan ketenteraan. Tapi pun haram tak boleh. Dia menyebabkan kerugian lah, apa benda lah. Ditulis oleh orang yang berkuasa. Akhirnya Henry Geni dapat nama, Cimpeng tak ke mana. Abu pun tak terima. Okey, ada soalan lain? Tanya, boleh kita buka tak? Saya faham pun kena pemikir. Soalan apa? Ada satu cerita tentang satu yang Nabi. Nabi tak pandai membaca satu hal pula. Tapi tak apalah yang tu. Orang kata apa nama, masa mungkin Nabi tak pandai membaca ni, masa perjanjian Hudaibiyah tu, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah Nabi tanya, ni siapa Rasulullah tu? Dia nak siapa? Nabi pun tanya mana Rasulullah tu, Nabi pun jumpa sini Rasulullah, Nabi pun pandai. Mak Nabi tak pandai membaca. Awal-awal wahyu lagi turun, Iqra, baca dah. Awal wahyu turun, Iqra, baca dah. Tiba-tiba Nabi tak pandai membaca. Nabi ni tak seruan Allah nak mengaya ni. Orang suruh baca, tak dia baca. Sampai ke sudah, sampai ke mati Nabi tak membaca. Boleh terima ke Nabi tak pandai membaca? Kemudian kalau ada tawanan perang kan, boleh dibebaskan dengan syarat. Syaratnya keluarga menebus dengan duit. Ataupun kalau dia tak ada duit, dia kena mengajar kanak-kanak Madinah pandai membaca, pandai menulis. Nabi yang bawa cadangan supaya mengajar kanak Madinah pandai membaca, pandai menulis, Nabi tak pandai membaca. Nabi tu dia boleh tahu gitu je sebab dia ni ada satu kuasa datang daripada Allah. Dia tahu gitu je. Dan biasa orang kata hikmah daripada Nabi tak pandai membaca ini adalah barulah orang tak mengata Quran tu ditulis oleh Nabi Muhammad. Betul tak? Kalau Nabi pandai menulis membaca, nanti orang kata Quran ini tulisan Nabi Muhammad. Jadi bila dia tidak pandai menulis membaca, Quran itu bukan datang dari Nabi Muhammad. Kalaulah Al-Quran itu boleh ditulis oleh orang yang pandai membaca dan menulis seperti Nabi, maknanya Quran itu lemah lah. Lemah sangat Quran. Sampai kalau Nabi boleh menulis, Nabi boleh tulis Al-Quran. Lemah Quran. Tak nampak hebat.
Yang betul Quran ni, kalau Nabi pandai membaca macam mana pun, tetap Nabi tidak boleh menulis dalam Quran, kerana ia datang daripada Allah. Dan Allah pun tahu ini bukan bahasa manusia, ini bahasa satu zat yang sangat luar biasa. Kerana kalau ada adik-adik Bismillahirrahmanirrahim pun, pada Bismi surah Al-Fatihah ada 3 huruf, Ba, Sin dan Mim. Tapi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Bi tu, Bismi tu, Ba, Alif, Sin, Mim. Itu pun dah beza ejaan dia. Kalau dia dibaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, Tabaraka tu Ta, Ba, Ra, Kaf, 4 huruf. Baca surah Al-Furqan, ada 3 tempat Tabaraka, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan dan sebagainya. Ta, Ba, Alif, Ra, Kaf, 5 huruf. Ini bukan kerja Nabi, ini kerja Tuhan ni. Jadi Nabi tak pandai modis membaca ni, saya tak nak bincang panjang, terlalu banyak dia punya hujah dia. Biasa kata An-Nabiyul Ummi. An-Nabiyul Ummi ni buta huruf. Tapi ramai juga yang menyatakan Ummi itu artinya Ummul Qura. Umat yang Ummul Qura, orang Mekah. Ya, orang Mekah. Satu lagi cerita terakhirnya adalah cerita tentang Sayyidina Umar menanam anak perempuan yang hidup itu. Kisahnya Sayyidina Umar ni kahwinlah dia dengan seorang wanita hasil namanya Fatimah kot. Mengandunglah isterinya, dia pula keluar mengembara apa-apa, berniagalah kot. Balik-balik tu dapat anak dah. Isteri dia pula dapat anak perempuan ni, takut. Sudah dapat anak perempuan, mati dah. Rumahnya, garanya dia apa Isteri dia ubah karakter anak tu jadi lelaki. Dan Umar tu tertipu selama 3 tahun. Sehinggalah satu kali Umar ni keluar kepada pasir dengan anak dia. Anak dia dah buat kecil, baru dah perasan perempuan anak aku rupanya. Dia pun gali pada pasir, tengah gali tak nak dia mari, siapa puluh dia. Ayah buat apa ni ya? Dia senyap je, dia tolak anak dia, dia kabur, mati anak dia. Dialog tu siap tanya lagi, siap ada dialog, ayah buat apa ni, siapa puluh tu. Maknanya bila Umar cerita pada kawan dia, tengah aku gali tu, anak aku siapa puluh aku. Sampai macam tu. Dia ada asal cerita dia, masa tu Umar tengah ketawa, tengah menangis. Mula-mula dia ketawa, dia ketawa. Sekejap dia menangis pula. Ada, mungkin orang kata ada 2 identiti lah, dah tak sedar identiti kedua dia tu kan. Kenapa ketawa Umar? Dulu kami masa jahiliah sembah kunna na'budul ajwa. Kunna fil jahiliah na'budul ajwa. Kami menyembah kurma ajwa. Kalau lapar kami makan Tuhan kami. Aku menangis sebab ingat aku tanam anak dulu. Inilah cerita Pandai Karut. Asal Sayyidina Umar je mesti ada banyak cerita Karut Marut tentang Umar. Umar lah mangsa Syiah yang paling besar. Adik-adik dirahmati Allah sekalian. Pertama Umar, kedua Muawiyah. Tak ada orang nak nama Muawiyah sini. Confirm tak ada. Saya kali dia dapat lelaki nak Muawiyah. Oh, saya tak nak. Penat-penat aku tulis buku ni tak nak pula. Dia baca tak baca. Tak baca ke. Baik, ada sekalian. Umar ni dia kahwin dengan Zainab binti Mas'ud. Saya ingat Zainab binti Mas'ud. Adik-adik pada Osman bin Mas'ud. Tapi sebut Osman pun tak kenal pun. Baik. Jadi kahwin tu dapat anak sulung dia namanya Hafsah. Hafsah itu lahir 5 tahun sebelum kenabian. Nabi umur 35 tahun lahirlah Hafsah ni. Masa zaman jahiliah tu. Hafsah tu dia tanam tak tanam? Mana tanam? Hafsah tu besar dah sekali jadi isteri Nabi lagi. Nabi tu menantu Sayyidina Umar kan. Jadi Hafsah tu besar dah kahwin jadi isteri Nabi lagi. Tak ada pula Umar menanam anak dia. Itu anak sulung dia. Kalau Umar tanam anak perempuan dia, tak kalau Umar tertipu 3 tahun. Balik-balik Umar tu, anak dia tu dah pandai berlaku jadi lelaki dah. Masa tu kecil berapa bulan baru. Umar balik, anak lelaki kita pun Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Wujud dah kalau macam tu kan. Tapi anak dia perempuan tu pandai berlaku lelaki. Sampaikan ayahnya tertipu 3 tahun. 3 tahun tu nasib baik. Tengok anak buah kecil dah perempuan rupanya. Lamanya tertipu tak cerdiknya Umar. Itu mesej dia. Umar ni tak cerdik. Tak tahu anak lelaki ke perempuan. Kita ni adik-adik kalau tengok sekali imbas budak, memang tak jam lelaki ke perempuan dah. Tak. Kata perempuan pun ya juga sebab comel macam bapak. Dan kata lelaki pun ya juga sebab handsome macam bapak Jadi confuse. Kita baby memang tak jam. Tapi tak akal 3 tahun tak jam. Orang saling orang dia jam dah. Lelaki ke perempuan. Dengan suara menangis pun tahu dah. Tengok cara dia, lelaki ni. Ya adik-adik tak kahwin lagi, mungkin tak berapa tahu. Tapi kita ni tahu, lelaki ke perempuan. Segilas ikan di laut,
Kau tahu jantan betina, ikan pun tercap jantan betina. Takkan jantina orang tak boleh tahu. Jadi cara dia. Tapi kita pun terimalah Umar tertipu 3 tahun. Begitu cerita akhirnya Ali dengan Fatimah kahwinlah mereka. Ni saya baca yang Melayu punya ni. Sebab seronok kalau cari bagi internet yang Melayu punya Allah. Macam-macam memang seronok. Yang Arab pun tak seronok, dia ringkas je. Yang Melayu ni dia ada kerabu dia, sambal dia, cencaluk dia, macam-macam hias kat tepi ni. Kahwinlah Ali dengan Fatimah. Pada malam tu mereka pun berbual mereka. Tanya sembang-sembang tu panjang lah. Lepas tu Fatimah pun kata, wahai suamiku Ali, sebenarnya sebelum kahwin ni saya dia dah lelaki lain sebenarnya. Mau Khalifah dah dia. Siapa lelaki tu, kenapa tak kahwin dia? Mengajuklah kononnya. Kata balik, sabar-sabar lelaki tu lah kamu sebenarnya. Oh, memang romantik lah. Dia punya perbualan tu satu-satu diriwayatkan. Maknanya Ali tu dia rekod perbualan dia dengan guna apa-apa. Dia pun cerita balik. Malam tu aku kahwin, mula aku tanya macam ni Fatimah jawab balik. Aku tanya balik, Fatimah jawab. Sebab satu-satu je. Saya terfikir macam mana bisa sampai cerita pada kita, kecuali Ali yang menceritakan pada orang lain atau Fatimah cerita pada orang lain. Kawan semalam tu aku sembang dengan Fatimah gini, kamu cantiklah. Dia cerita orang lain pula. Mula aku tanya gini Fatimah jawab gini. Dan sekarang saya dalam Facebook, bercintailah pasangan kamu diam-diam sebagaimana Ali mencintai Fatimah diam-diam. Ali cinta Fatimah diam-diam, apa tu saya dalam Facebook? Kok mana? Saya pun ni cinta diam-diam mereka. Dah habis semua orang seluruh dunia tahu dah. Facebook tu. Cintailah pasangan diam-diam. Ya Allah, pelik. Memang pelik pun orang Melayu ni. Tapi orang Arab pun banyak dalam cinta-cinta mengarut ni pun. Jadi Ali ni semua benda dah, baik ke buruk ke semua dia. Tukar Ali ke, ada cerita dia tapi tak nak cerita. Tak sesuai. Kena bincang dengan Hakim. Tapi bukan cerita mengarut, cerita tu tak sesuai tu je. Bukan cerita mengarut. Kalau silat pun ada juga. Dulu saya tengok orang belajar silat. Kena belajar silat, silat semasa benar ni sampai kita pergi masjid. Macam mana orang Arab dulu boleh juga bawa bunga-bunga macam Melayu. Tak, aku rasa orang Arab ni kaku nak bunga-bunga ni. Orang kan bunga banyak sana sini. Rupanya Ali ajar sebenarnya. Pernah Ali ni jumpa dengan orang itu, dah ajar bunga-bunga tu, diwarisi turun-temurun, bersanad akhirnya sampai pada Sayyidina Ali, dah mungkin sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seram mutawatir tu. Dia semua untuk guru. Riwayat cerita berguru dengan Sayyidina Ali, semua cerita. Sufi pun Sayyidina Ali. Pendekar Sayyidina, semualah Sayyidina Ali lah jadinya. Sampai ada surah ya Ali, ya Ali, ya Ali apa benda tu kan. Jadi ini satu benda yang sangat pelik. Ya, silat ni pun dia kata Bruce Lee mati tangan Datuk Mio. Mau dia nak moek kanan Datuk Mio, bila masuk Datuk Mio lawan Bruce Lee. Bila sebab kawan tu popular, dia nak kait lah. Siapa dapat mengalahkan Bruce Lee ni kan hebat sangat lah. Macam contoh ada orang kata, saya dulu dengan Najib tu, saya baru jumpa je dengan Najib dalam majlis tu. Cerita kami hebat lagi, padahal dia kena cakap dengan Najib je, tak cakap apa pun dengan saya baru jumpa dah sini yang kita ni. Dah macam tu aku akan jumpa lah macam tu, siap salam lagi, masa dia dendam lagi. Sebab masa dah ada kecikkan. Dia datang bagi duit RM1 pada dapat 4A. Masa dalam saya 4A lagi. Jadi itu cerita dia. Jadi ini kita akhirnya ada sekalian. Semoga cerita ini saya tidak katakan benar 100%. Apalagi dalam saya nak sebutkan dua benda sini ni berkaitan dengan usia Ummul Mukminin Aisyah ketika kahwin Nabi. Itu bukan pandangan saya sekadar mendatangkan daripada guru saya Maulana Nafi. Itu terpulang pada dari kajian. Yang keduanya saya ada mempertikaikan maklumat bahawa Abu Bakar dengan Umar pernah meminang Fatimah radhiyallahu anha. Maklumat itu secara jujurnya saya sebutkan ada dalam satu kitab namanya kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab yang lain tak ada. Jadi maklumat itu saya surrender juga, tak berani nak mempertikaikan. Kemungkinan betul, kemungkinan tidak betul. Tapi ada dalam An-Nasa'i. Wallahualam. Yang lain itu insya-Allah saya masih lagi berani lagi untuk mempertahankan maklumat yang lain. Tapi bukanlah saya nak datang sini ada kena timur terus, perlu dibincangkan. Ya, perlu dibincangkan lagi. Wallahualam. Dan baik kita akan doa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksum ni dia ada bahas panjang lagi. Nabi maksum tapi Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksum ni ada banyak jenis. Maksum terpelihara daripada gangguan manusia.
terpelihara daripada gangguan manusia bukan berarti Nabi langsung tidak diganggu. Nabi juga diganggu, tapi tidak menjejaskan dakwah Nabi. Nabi ditegur oleh Allah, bukan Nabi buat dosa, cuma Nabi tersilap. Macam sekarang kalau saya tengah sembang dengan Hazim, tiba-tiba nama apa sih? Azri, sorry. Azri ni kan nyampuk tengah saya sembang dengan Hazim. Apa perasaan kita? Oh, kok juga dia tak bagi salam apa ni, nyampuk. Saya marah dengan Nazrin tu, dosa ke saya? Saya geram menyampuk tengah jalan. Dosa tak? Mana berdosa? Terasa. Nak kata nampak sekali. Macam tu lah kan. Maknanya tiba-tiba bercakap tak ada orang menyampuk. Terasa gitu. Oh dia tak mana dah salam dulu. Tak berdosa. Dia Nabi tengah bercakap, tiba-tiba ada orang menyampuk dengan Nabi ni. Itu Nabi pun tak layan. Tapi Nabi tak perasan dia orang betul. Jadi bukan satu dosa, ia hanya satu kesilapan. Kesilapan itu siapa manusia biasa.